Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk sesi yang kita sedang ikuti ini adalah saya akan ceritakan skema jawapan esei bahagian C, iaitu bagi tajuk keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran, iaitu bagi bab 3 lah. Okey, kita tengok rangka jawapan soalan 1. Jelaskan 5 faktor penentu yang boleh mempengaruhi keanjalan permintaan harga 10 markah. Okey ya. Jadi yang pertama sekalinya ialah kewujudan barang pengganti. Tengah markah untuk fakta dia dan huraian dia adalah 2 markah. Cuba tengok keperluan markah dia tu setengah-setengah. Ni ikut tahun semasa lah. Okay? Ni soalan tahun saya pun tak pasti tahun berapa ni. Tapi soalan yang pastinya dia memang soalan PSPM lah. Okay. Total markah dia adalah 2,5. Okay. Untuk kewujudan barang pengganti, permintaan satu barang dikatakan anjal terhadap perubahan harga jika barang tersebut mempunyai barang pengganti. Itu setengah markah. Semakin banyak barang pengganti, maka semakin anjal lah permintaan atau keluh permintaan, setengah markah. Okay. Perubahan harga yang kecil menyebabkan perubahan yang besar ke atas permintaan, setengah markah. So itu huraian pada reaction dengan harga dengan perubahan harga dan perubahan kuantiti lah. Dan setengah markah lagi contohnya bagilah contohnya harga sayur sawi naik kan, pengguna akan membeli sayur lain yang relatif lebih murah lah. Okey, setengah markah. Contoh, kalau harga sayur sawi naik mahal kan, sawi orang tak beli sawi lah, akan mengurangkan sawi dengan banyak sebab mereka akan dapat mungkin sayur bayam, sayur macam-macam lah, kacang ke dan sebagainya. Okey, yang keduanya ialah peratus ataupun nisbah perbelanjaan daripada pendapatan pengguna. Okey, fakta setengah markah dan huraian 2 markah. Okey, jika nisbah perbelanjaan ke atas satu barang secara relatif adalah besar daripada jumlah pendapatan, maka permintaan barang tersebut adalah bersifat anjal terhadap perubahan harga, setengah markah. Itu maksud bagi fakta tersebut lah. Semakin besar bahagian pendapatan dibelanjakan ke atas sesuatu barang, maka semakin anjal permintaan ataupun keluh permintaan, itulah setengah markah. Dan bagi contoh lah, perubahan sedikit harga membawa perubahan besar permintaan ke atas kereta. Itu sifat dia lah, sifat perubahan harga dengan perubahan permintaan. Seterusnya setengah markah yang terakhir ialah kita akan semakin kecil perubahan pendapatan dibelanjakan ke atas sesuatu barang, semakin tidak anjal permintaan. Itu sebaliknya lah, maksudnya kalau nisbah peratusan perbelanjaan tu sangat kecil dia tidak menjejaskan dia punya impact kepada kuantiti lah, sebab dia tidak anjal. Yang seterusnya ialah kepelbagaian kegunaan sesuatu barang, setengah markah. Permintaan satu barang dikatakan anjal jika barang tersebut banyak kegunaannya. Setengah markah. Dan explanation dia lah, semakin banyak kegunaan semakin anjal, setengah markah. Ini kita bagi example lah, contoh iaitu tepung gandum yang mempunyai pelbagai kegunaan kan. Tepung gandum boleh dibuat dibuat macam-macam, roti canai, kek, macam-macam kan. Jadi dia mempunyai sifat keluh bagi permintaan tepung gandum ni, dia anjal lah. Bagi contohnya terdapat setengah markah. Dan terang lagi sebaliknya kan, jika kegunaan barang tu dia terhad, maksudnya tak banyak kegunaan sangat, so sifat keluh permintaannya adalah tidak anjal, setengah markah. Yang seterusnya ialah yang keempat, kepentingan sesuatu barang. Semakin penting barang itu, semakin tidak anjal, setengah markah. Kerana apa? Kerana pengguna dia tetap setia ataupun tetap membeli barang tersebut walaupun harga dia naik, sebab pentingnya barang tersebut kan, setengah markah. Barang yang contohnya barang apa? Barang keperluan, macam barang air, elektrik, beras, gula, permintaannya memang tidak anjal, setengah markah. Sebaliknya jika barang tersebut dia bukan barang keperluan, dia bukan barang yang penting kan,
Contoh barang mewah kan. Barang mewah ni dia bukan semua kita nak kan. Semua orang nak. Jadi permintaan bagi barang, sifat kalau permintaan bagi barangnya adalah ancal. Okey, setengah markah. Dan dalam rangka jawapan ni diberikan hanya 4, tapi soalan ni nak 5. So satu lagi saya boleh bagilah secara ayat, iaitu selain berkepentingan kita boleh bagi kesetiaan ke atas jenama kan. Itu pun boleh. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Berbantukan derajah, terangkan kesan penurunan harga sesuatu barang ke atas jumlah hasil yang diterima oleh firma berdasarkan 3 darjah keanjalan permintaan yang berkaitan. Okey, 10 markah. Okey, yang pertama sekali mestilah kita akan terangkan yang very favorite lah bagi permintaan yang anjal, iaitu yang landai. Jadi kalau permintaan tu anjal, jika harga dia turun, menyebabkan penurunan harga ni lebih kecil lah, kan, berbanding dengan peningkatan kuantiti diminta. Okey, jadi itu sifat yang anjal. Harga turun sikit, kat sini PO pada P1, tapi kuantiti meningkat dengan besar, iaitu daripada Q0 pada Q1. So tapi soalan kaitkan dengan jumlah hasil. So kita dapati jumlah hasil akan bertambah. Okey, huraian tu dapat 1,5 markah, rajah 2 markah. Jadi kat sini kita bagi tahu TR bertambah tu pasal kita tengok jadi kawasan harga yang jatuh ni kawasan jumlah hasil yang berkurang, kecil lah. Petak dia ni 4 segi ni kecil berbanding dengan pertambahan yang berlaku akibat peningkatan kuantiti. Jadi petak yang 4 segi yang baru ni besar. Jadi kalau secara bersihnya, bila tolak dua tu, yang bertambah dengan yang berkurang, TR yang bertambah ditolak dengan TR yang berkurang ni, maka TR atau jumlah hasil semakin meningkat apabila keluk tu anjal semasa bila harga jatuh, semasa keluk tu anjal. Okey, yang seterusnya adalah bagi keluk permintaan yang tidak anjal. Keluk permintaan tidak anjal ni jika sebab dia berbentuk curang, so jika harga turun, dia menyebabkan penurunan harga lebih besar daripada peningkatan kuantiti diminta. Itu baru cerita tentang sifat perubahan harga dan kuantiti bagi keluk yang bersifat tidak anjal. Tapi kita nak cerita tentang what happened to total revenue dia. Dia semakin berkurang. Sebab apa? Kalau kita tengok sifat yang keluk yang bersifat kurang anjal ni, harga jatuh banyak. Dengan bila harga jatuh banyak, bila harga jatuh daripada P0 pada P1, kawasan 4 segi ni, iaitu kawasan jumlah hasil TR ni berkurang dengan banyak sekali berbanding dengan peningkatan kuantiti kan. Peningkatan kuantiti yang tak banyak berbanding dengan penurunan harga ni. Jadi kuantiti hanya meningkat Q0 pada Q1, dan jumlah hasil didapati luas jumlah hasil yang bertambah ni agak kecil berbanding dengan pengurangan jumlah hasil akibat penurunan harga. So jelas menunjukkan bahawa bagi keluk permintaan yang tidak anjal, jumlah hasil akan semakin berkurang. Okey, you buat keluk, kamu akan dapat 2 markah, dan huraian kepada perkara yang dibincangkan 1,5 markah. Okey, dan yang terakhir sekali ialah bagi kita boleh pilih satu yang permintaan anjal 1 ataupun kita panggil anjal unity kan. Jadi bagi keluk permintaan anjal unity ni, jika harga turun, sebab kita faham dari segi konsepnya, bagi keluk yang anjal unity ni dia berbentuk hyperbola keluk permintaannya. Hyperbola tu macam tu lah, bulat suku gitu kan. Jadi sifatnya apabila harga turun, penurunan harga tu dia sama dengan peningkatan kuantiti. Jika harga turun, dia menyebabkan penurunan harga sama dengan penurunan kuantiti diminta. Okey, cuma sini ada sedikit pembetulan lah. Okey, sini P0 turun bukan pada P0, tapi sepatutnya P1. Bila harga turun daripada P0 pada P1, kuantiti meningkat daripada Q0 pada P1. Jadi jarak penurunan harga dengan peningkatan kuantiti itu adalah sebenarnya sama, peratusnya sama. Jadi
for sure lah jumlah hasil ataupun TR-nya sebenarnya tidak berubah. Kerana apa? Kerana pengurangan kawasan, jumlah hasil yang berkurang akibat berubah harga ni sama besar dengan kawasan 4 segi peningkatan jumlah hasil akibat peningkatan kuantiti itu. Okey, itu bagi keluk yang maknanya bagi keluk permintaan yang anjal 1 ataupun anjal unity ni dia punya total revenue tidak berubah. Itulah. Okey, jadi huraian 1 markah dan untuk kes ni yang ini untuk anda unity ni 1 markah huraiannya. Tak seperti yang sebelum ni 1,5 markah. Dan keluknya tetap 2 markah lah. Okey, kita tengok pada soalan yang ketiga, keanjalan permintaan, keanjalan penawaran. Yang jelas, dia minta jelaskan 5 faktor penentu yang mempengaruhi keanjalan penawaran. Okey, jadi faktor dengan 10 markah ni, kalau kita 5 tu maknanya setiap faktor tu dalam 2 markah, kan 5 kan, nak 10 markah kan, jadi 2 darab 5, 10 markah. So untuk yang pertama, jangka masa penyesuaian input, setengah markah je you tulis macam ni, dapat setengah markah untuk fakta dan huraiannya adalah 1,5. 1,5 tu kalau kita perhatikan dekat sini, maknanya bagi 3 jangka masa je, jangka masa singkat, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kan? Bagi jangka masa penyesuaian input, bagi jangka masa singkat ni, kalau penawarannya bersifat tidak anjal sempurna kerana semua input tidak boleh diubah dengan serta-merta pada waktu tersebut. Okey. Dia hanya mengandungi input tetap saja pada waktu tu. Okey, yang keduanya adalah jangka masa pendek. Jangka masa pendeknya kalau penawaran dah tidak anjal sedikit, curam sedikit. Yang ni tegak kan. Kenapa? Kenapa dia tidak anjal? Sebab dia boleh meningkatkan sedikit jumlah keluarannya. Kerana hasil daripada kita dapati dia dapat keluarkan jumlah keluaran sebab sebahagian inputnya tu boleh diubah. Jadi pada waktu ini, bila dia boleh ubah, sebahagian input boleh ubah, mana ada input berubah, ada input tetap. Gitulah. Okey. Dan maksudnya adalah sebahagian input tu boleh diubah, jadi dia boleh input tetap ke input berubah tu mungkin buruh boleh kerja overtime, kerja lebih masa dan sebagainya. Jadi dengan langkah dalam jangka pendek itu dapat meningkatkan sedikitlah jumlah keluaran. Okey, jangka masa panjang ni sifat keluk penawarannya adalah anjal. Sebab apa? Sebab pada waktu itu semua input ni dah boleh diubah, maknanya tak ada lagi input tetap, hanya mengandungi input berubah saja. So bila semua input sudah boleh diubah, bukan saja boleh tambah waktu kerja, tapi boleh tambah pekerja itu sendiri kan. Jadi for sure lah jumlah keluaran akan semakin banyak dan semakin meningkat dengan banyak sekali. So sebab tu keluk penawarannya adalah bersifat anjal. Okey. Yang kedua, masa juga, tapi tempoh masa penghasilan ataupun masa nak mengeluarkan production, nak menghasilkan barang, tempoh lama ke sekejap, kan? Jadi kalau kita bagi fakta ni setengah markah, huraian 1,5. Okey, kita tengok jika masa mengeluarkan tu produk tu mengambil masa yang panjang ataupun lama sangat, so keluk penawarannya dia tidak anjal. Dan bagi pengeluaran atau jangka masa pengeluaran yang mengambil masa yang pendek ataupun yang sekejap saja, keluk penawaran very anjal, sangat anjal, sebab dia dapat keluarkan dengan banyak, dengan cepat, dengan banyak sekali. Jadi contohnya produk perkilangan lah kan, cepat, sekejap je. Kalau produk pertanian tu panjang, lama. Jadi keluk penawaran tidak anjal bagi yang lama. Bagi yang sekejap dia jadi anjal. Okey, yang ketiga ialah penambahan kos pengeluaran setengah markah. Huraian 1,5. Jika kos pengeluaran melibatkan kos yang besar, terlalu besar sangat kos, maka keluk penawaran kurang anjal ataupun tidak anjal. Kalau kos pengeluaran rendah, menyebabkan kos yang kecil ataupun sedikit je kan, jadi tambahan kos semua tak banyak kan, jadi sifat keluk penawarannya adalah anjal lah. Dia dapat keluarkan dengan banyak kan, jadi anjal lah. Perubahan kuantiti lebih besar perubahan harga. Okey, tapi kalau nak lebih jelas lagi untuk fakta B dengan C itu, kena bagi contoh lah, satu contoh yang sesuai lah. Okey. Okey, yang seterusnya adalah mobility. Mobility
faktor. Mobility faktor ni pergerakan faktor. Okey, jika mobility tu terhad atau bersukar lah, nak bergerak, nak pergi kerja, terhalang dari segi mungkin gunung ganang ke, kena lintas laut ke, naik kapal ke, ataupun sukar untuk sampai ke tempat kita bekerja kan. Jadi kalau penawarannya tidak anjal, dia tak banyak sangat keluaran dapat dihasilkan lah, sebab masa yang lama untuk sampai dan buat kerja gitulah. Tapi kalau mobility faktor tu dia tidak terhad atau kita panggil senang, dia nak pergi kerja senang, disediakan pula ada asrama, ada perkhidmatan bas kilang contohnya. Jadi maka sebab itulah kalau penawaran dia akan jadi ini bukan tidak anjal, ini jadi anjal. Okey, dia akan bersifat anjal potong ni. Tu. Minta anjalnya adalah bagi yang sukar, bagi yang senang dia akan jadi penawaran anjal. Okey, sama macam tadi lah. Fakta setengah markah, huraian 1,5. Sama juga yang keempat ni. Okey, yang kelima kan, A, B, C, D, E. Kelima, bilangan firma setengah markah. Bilangan firma ni kalau bilangan tu kecil ataupun firma tu kurang ya dalam pasaran, maka kalau penawarannya adalah tidak anjal. Tapi kalau jika firma dalam pasaran bertambah ataupun semakin banyak kan, maka kalau penawarannya akan semakin landai atau kita panggil anjal. Okey, itulah. Saya rasa itu saja untuk ada lagi kita bagi lagi tambahan lagi ada lagi iaitu penggantian faktor. Okey, setengah markah. Jadi kalau huraiannya 1,5 markah, atau jika penggantian faktor tu terhad ataupun sukar kita nak dapatkan alat ganti mengambil masa lama untuk ditukar ada halangan lah yang nak, jadi dia akan menjejaskan proses pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran yang tidak anjal, pengeluaran tu peratus perubahan kuantiti lebih kecil berbanding peratus perubahan harga kan, itu maksud tidak anjal. Tapi kalau jika penggantian faktor tu dia tidak terhad ataupun senang jadi ditukar, diperolehi yang spare partnya apa sebagainya, alat ganti, jadi kalau dia melancarkan proses pengeluaran, so dia akan menyebabkan kelok penawaran tu akan bersifat anjal. Okey, huraian 1,5 markah. Okey, nombor 4A, soalan tentang keanjalan silang. Apakah yang dimaksudkan dengan keanjalan permintaan silang dan apakah kegunaan keanjalan permintaan silang? Ditentukan kegunaannya apa. Jadi definisinya ialah mengukur darjah tindak balas peratus perubahan permintaan satu barang akibat perubahan harga barang lain. Okey, itu definisi 1 markah. Keanjalan permintaan silang ni dia tujuannya apa? Kegunaannya untuk menentukan hubungan antara dua barang. Disebut yang berwarna hitam, berbol hitam tu. Jadi menentukan hubungan antara dua barang dapat 1 markah. Dan kita sebab markahnya banyak kan, jadi kita kena ceritalah dia punya makna jawapan pengiraan gitu. Kalau nak tahu hubungan macam mana, kalau EXY ataupun ada setengah buku tulis EC kan, lebih besar daripada kosong, lebih besar kosong maknanya nilai positif. So hubungan antara dua barang tu adalah barang pengganti 1 markah. Kalau EC ataupun EXY bernilai kurang daripada kosong ataupun negatif, jadi hubungan antara dua barang tersebut adalah dianggap mempunyai hubungan barang penggenap 1 markah. Dan kalau EC ataupun keanjalan silang EXY-nya adalah memang sama dengan sifar kosong kan, jadi kedua-dua barang itu tidak berkaitan ataupun barang yang tiada kaitan, 1 markah. Okey, jelaskan B. Jelaskan hubungan tingkat pendapatan dengan kuantiti diminta bagi pelbagai barang berdasarkan nilai koefisien untuk menentukan jenis barang, 5 markah. Okey, jadi dekat sini ditanyakan jalan pendapatan dan nilai koefisien, nilai-nilai dia lah. Okey, dan bagaimana koefisien itu dapat menentukan jenis barang. Okey, jadi definisi jalan permintaan pendapatan mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti permintaan sesuatu barang akibat perubahan pendapatan pengguna, 1 markah definisi. Kemudian dia punya kegunaannya. Jadi kita mengira keanjalan pendapatan ni kita akan memperolehi jenis suatu barang tu. Barang tu barang apa, jenis apa.
Okey, melalui indikator koefisien tu lah. Okey, yang pertama jika EY-nya kat jalan peramatannya lebih besar daripada kosong ataupun net positif kan, so barang normal. Okey, 1 markah. Kalau EY-nya adalah sama dengan sifar ni kosong kan, barang itu jelas menunjukkan ni barang mesti. Okey, dan kalau EY kurang daripada kosong ataupun benda negatif lah, kurang daripada kosong kan, jadi ini barang bawahan, 1 markah. And then kalau EY ada satu dalam positif, ada satu EY lebih besar bersatu, so dia barang mewah. Okey, 1 markah. Jadi itu sajalah rangka jawapan untuk jawapan esei bab 3. Okey, jadi sekian, terima kasih.